Kemudian ini juga saya pernah dulu buat macam mana 127 tu di mana P1 ke P2, P3. Jadi saya tengok satu persatu calon tu dan undi dia. Dan juga berapa parti-parti dapat dalam tiap 127 tu, berapa UMNO dapat, berapa MCA. MCA bertanding dalam kawasan Bumi Putra Dominated dan juga gerakan. Jadi menarik pada saya bagaimana pecahan itu. Kemudian dan dalam kawasan ini hanya PAS dan PKR je bertanding, DAP tak ada. Ini cara taburan tu yang penting saya lihat dan kita lihat ya. Kemudian saya lebih berminat bukan soal long term tapi soal dari 3 April pada semalam apa berlaku. Apa dia perubahan-perubahan yang daripada tim kita yang dapat kita ada 17 focus team working in every state since 1 year ago. We have been following. It's interesting. Dalam apa dikatakan opposition state itu, it's very tough for BN to win back many of the states. Masa 3 April, masa di pembubaran itu dilakukan, that was the state masa kita buat survey itu, melalui focus group kita, 40 orang tiap negeri, kemudian masing-masing dengan kita anggap mempunyai 10 orang connection dalam family dan sebagainya, network dia. Jadi kita dapat gambaran, tiap-tiap bulan kita dapat gambaran feedback ni, tu naik. Kemudian kita tengok pula di opposition state, parlimen, kemudian pada 27 April, kita dapat BN turun dan PR naik. Dia ada banyak yang tak tentu lagi. It's not a complete thing that we can get. Ini yang kita rasa pasti, ya. Tapi ada lagi yang grey areas yang kita tak pasti. Tak berjawab pun. Orang tak tahu nak buat decision mana. So it is interesting in the opposition state. The BN is not faring better, but getting worse on the 27th of April by last Saturday, yesterday. This is the feedback that we get. Why? Ini mungkin orang buat research kat Kedah boleh jawab lah. Pasal dia tahu duit ni sampai tak ke bawah. Bila nak buat kempen, nak beli poster ke, nak buat kan ada benda nak tanda pangkah gambar wakil rakyat tu, nak dihantar rumah ke rumah, benda-benda kecil macam ni. Ada there. Ini tak dapat nak ramal tu. Kita kena tengok di peringkat itu. Kalau dalam barisan tu sampai tidak. Kalau PKR tu macam mana? Macam mana Rafizi buat kempen untuk 100,000 pengundi dia tu? Mungkin dia ada 4 tim je. Satu tim 10 orang pergi kempen rumah ke rumah. Itu strategi dia misalnya. Jadi ini yang kita, ini teka-teka tak boleh. Nak baca-baca daripada jauh tak boleh. We have to actually, anthropologically speaking, must be there. So ini yang kita lihat, yang kita dapat ambil data-data ini. Dan kalau juga saya lihat dalam parliamentary seat untuk kawasan yang dikatakan BN states itu, 3rd of April, this is the feedback that we got. It's not a complete 222. I must say that we cannot get the 222. But these are some of the major seat, because ada yang tak berjawab tu, ada yang masih lagi belum pasti, data yang kita tak dapat. Tetapi bila kita lihat dalam semalam kita dapat data yang terkini daripada same focus group, it's interesting some of the changes. Saya ambil contoh satu Johor lah ya. Kalau dulu 17 PR 9 masa tu, masa 3 April, sekarang dia dah naik 20 dan 6. Jadi macam mana ni? Apa dia yang menyebabkan di Johor ni dia boleh naik daripada dulu 3 bulan lalu, lebih kurang seminggu lebih lalu, 17, dia naik. Di mana dia naik? Kawasan mana? Jadi ini menarik pada saya kerana kita kalau ikut survey PR, dia kata Johor lah tempat yang dia boleh ambil alih. Ini menarik pada saya. Di mana yang dia boleh ambil alih itu? Adakah kawasan parlimennya? Adakah kawasan negeri dia? Kemudian apa implication daripada sini yang saya dapat tentang daripada 3 bulan ke 27 April ini? Yang paling penting sekali soal calon lah. Kan kedua-dua parti BN dan PR menghadapi masalah dalam calon. Ada orang kata di Kedah bukan hanya Perdana Menteri kita yang memberikan nama calon, ada 2 lagi bekas Perdana Menteri pun nak bagi nama calon. Jadi puaka Perdana Menteri dulu tu ada lagi.
Dia punya puaka dan kuasa itu mungkin tak nampak jelas, tapi pada saya tetap ada. Kemudian manifesto di peringkat negeri, general dan spesifik. Ini pun sebenarnya akhir katanya micromanagement funding dan sebagainya, external influence. Tapi hanya ada satu perkara yang yang saya tanyakan bakal-bakal wakil rakyat baru ini. Saya hanya dapat, ni saya buat pendidikan di sekitar saya punya tempat saja. Soalannya ialah, if I vote you, what do I get? So every wakil rakyat has to answer this question. And the ability for them to answer this question differently to different group, without lying, without being caught by the pengundi, is very high lah. So jadi saya kira bila tak ada jawapan yang memuaskan hati ni, they remain on the fence. They will continue to wait until the last day, sambil baca SMS, tengok juga tu segala skandal-skandal yang dikeluarkan dalam SMS tu, gambar-gambar yang hantar MMS tu. Siapa yang ada, kebanyakan orang tak ada telefon yang canggih ni, dia telefon yang ada nombor je, tak ada gambar kan. So pada saya dapati di peringkat ADUN, di peringkat DUN dan peringkat parlimen ini, soalan ini yang saya rasa kedua-dua parti belum jelas jawab. Kalau jawab pun digunakan manifesto. Kalau ditanya, if I vote you, what do I get? Harga kereta murah. Itulah dia jawabnya. Dia tak ada jawab setempat. Sedangkan there are local issues they have to address. Berapa kilometer jalan yang perlu diturap, dia tak tahu. Berapa klinik ada di situ, swasta dan kerajaan, dia tak tahu. Berapa sekolah, dia tak tahu. Tapi dia wakil rakyat tempat itu, atau bakal. So ini cabaran dia. Dan saya anggap dalam keseluruhan ini, kedua-dua pihak bersedia dengan baik kali ini, kerana dulu PKR atau PR kita tahu dia calon dia tangkap muatnya. Tapi sekarang dia boleh, ada yang orang minta jadi calon pula tu. Dan ada sokongan pihak swasta pula, dengan bantuan keuangan daripada pihak swasta. Itu yang penting. Tapi internal dissension over candidature, about winnable candidate, is a foregone conclusion. At the grassroots, the consensus is gone. Tapi yang menarik, discourse on ethnic and religious issue noticeably reduced. Jadi isu Allah dan sebagainya pada saya is a non-issue at that local level. Mungkin ada, tapi bukannya yang dominan lah. The 5 factors that influence campaign remains at the local level now, as much as the national level, is about personality, Najib or Anwar or whoever there is in that area. Personality politics is still number one in Malaysia. Even though party is important, but because kita tak tahu calon, personality di tempat dia tu, kawasan itu dia tak tahu. Tapi personality kebangsaan yang mewakili pakatan atau yang mewakili barisan itu yang menjadi penting. Kemudian isu interethnik, kaum Cina, Melayu. Jadi kalau kempen, saya baca Arakan menulis dalam utusan Malaysia mengatakan gelang patah lah menentukan sama ada hubungan Melayu dan Cina dan sebagainya. I think gelang patah will not decide the future of Malaysia. Yang decide future of Malaysia is the voters all the rest in the country lah, bukan hanya di gelang patah. Intra-ethnic, I think this is the challenge. Higher probability of inter-ethnic problem in this country. So who would talk about Jawa dengan Mandiling, Bugis? These are not important thought that we have. But you go to Selangor, you will see these are important issues. Di Johor, who is going to deny the fact that the Javanese sub-ethnic group is not important? But then kita punya radar kita tak sampai ke peringkat itu. Radar kita Melayu, Cina, India. Dalam Melayu tu kita tak sampai ke situ. Jadi kalau kita tengok di manakah kes-kes berparangan ini, bukannya di kalangan Melayu Cina, tapi di kalangan orang Melayu sendiri. Jadi ini menarik kepada saya. Orang meramalkan macam-macam dan Melayu bukan Melayu, tapi pada saya yang kita perlu perhatikan ialah di kalangan orang Melayu sendiri. Yang ketiga ialah 4 local versus national issue. Memanglah kalau Perlis itu
soal banjir itu nombor satu lah. Tak sama. Tapi Kuala Lumpur banjir juga kan. Kemudian issue based concern ni tentang human right, community interest dan sebagainya. Tapi kita lupa juga bahawa class issues are very important. Saya melihat dalam kes Lembah Pantai misalnya, there are two distinct social classes contesting. Kalau candidate tu mengharapkan sokongan daripada dua kelas yang berbeza, iaitu the elite class, the lower middle and lower class of Kampung Pasir and the rest. So ini menarik ya. Class interest may not be the dominant thing, but is still very crucial in Malaysian election.